أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, selamat pagi kepada bapa-bapa dan ibu-ibu dan juga anak-anak pelajar semua, agar kita semua di dalam sihat dan afiat. Pada perjumpaan kita di kali ini kita ada sedikit tambahan, iaitu tajuk tajuk pinahwali. Tajuk pinahwali di dalam perkahwinan. Oleh kerana banyaklah anak-anak muda-mudi kita terlibat dengan kasih sayang. Mereka itu dalam pergaulan, maka manakala pergaulan saat itu ada kebebasan, jadi banyaklah berlaku perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak disukai oleh syarak. Maka berlaku zina, berlaku perkara-perkara yang keji, sehingga dalam bab perkahwin ni kadang-kadang ibu-ibu dan bapa-bapa tidak bagi izin kepada anak, tidak suka kepada kawan-kawan mereka. Maka setengah-setengah daripada mereka tak terima seorang yang nak masuk kepada anak kita ni tu, kita tak suka, lalu tu kita nafi. Maka anak kita ni tu apabila dia ikatan kasih tu kuat, dia pakat-pakat gi kalau berlaku zina tu kita sangat-sangat takutlah. Jadi manakala pakat-pakat gigi berlaku perkahwinan luar daripada kawasan ataupun orang panggil jauh daripada reta hewali, maka orang panggil menikah tu dia panggil menikah pinahwali. Nikah pinahwali. Maka kita nak bagi maklumat kepada ayah ibu, kepada adik-adik pelajar tentang nikah pinahwali. Bagaimanakah nikah pinahwali terhadap anak-anak muda-mudi kita. Jadi di sini ayah-ayah dan ibu-ibu yang mana kita sudah bagi maklumat tentang perkahwinan pada beberapa perjumpaan kita pada masa dulu, kita pernah bagi maklumat tentang perkahwinan, tentang wali pasik kita sudah bagi dah, dan lain-lain daripada tu pun kita dah kecek dah, lepas dah tentang tolak cerai, tentang menikah saat itu. Menikah ta'addud az-zawjat pun kita pernah kecek pada beberapa kali perjumpaan kita dulu. Maka pada hari ini kita nak bagi maklumat tentang pinahwali. Tapi belum daripada tu kita nak keceklah lebih kurang tentang Nabi kita menggalakkan kita supaya kita berkahwin. Supaya kita berkahwin, supaya kita itu berumah tangga, janganlah kita bergaul bebas macam binatang. Janganlah kita saat itu tidak heran, tidak takut kepada agama. Kita kena jauhlah daripada perkara-perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan. Anak muda-mudi kita lah khususnya. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ni kita kena hati-hatilah kepada anak kita saat itu. Kita nak bagilah nasihat baik kepada mereka, kerana kita takut sangat-sangat perbuatan zina ni. Orang panggil perbuatan yang paling takut sekali, kerana Tuhan tahu kepada kita kata perbuatan zina ni iaitu daripada perbuatan yang sangat-sangat keji, dan orang panggil sejahat-jahat jalan. Sejahat-jahat jalan yang mana kita duk baca di dalam
Nah, di dalam Quran saat itu di dalam surah Al-Isra iaitu ayat 32. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, dia kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu kita takut. Dalam ayat ni katanya dan janganlah kamu hampirkan zina. Jangan kamu hampir zina. Apa tu? Fa innahu kana fahishatan sesungguhnya perbuatan zina ni adalah ia fahishatan orang panggil ialah perkara yang jahat, ialah perkara orang panggil perkara ni perkara maksiat wasa asabila dan sejahat-jahat jalan. Sejahat-jahat nisbah jalan. Jadi di sini kita boleh tahu kata Tuhan kita ni sangat-sangatlah teguh perbuatan zina ni, kerana perbuatan zina ni daripada perbuatan yang jahat, yang keji. Sejahat-jahat jalan we tahu kepada kita di sini. Jadi kita kena jagalah pergaulan bebas, kerana anak muda-mudi kita sekarang itu duduk dalam orang panggil duduk di dalam pengajian dia. Duduk dalam pergaulan dia, takut sangat-sangat di hari ni orang panggil asuhai daripada agama barat banyak sangat. Asuhai daripada agama barat ni banyak sangat. Ajar di dalam pergaulan saat itu di antara lelaki perempuan, ajar pergaulan secara bebas saat itu, jadi menyebabkan anak kita, menyebabkan pemuda-pemudi kita terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang diteguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu dah kepada kita dalam ayat ni, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun beritahu kepada kita. Nabi katanya, Nabi sabdanya, Nabi kata ma min zambin ba'da syirki a'zam indallah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimi la yahillu lah. Apa dia kata di sini? Dia kata tidak ada dosa yang lepas daripada syirik ni, hak lebih besar sekali dosa, hak lebih besar lepas daripada syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar orang panggil rendah pada syirik sikit. Dosa besar rendah pada syirik sikit. Dosa gapo? Itu dia, dosa gapo? Dosa hak besar rendah pada syirik sikit. Tak ada dah dosa lain kecualinya, iaitu dosa daripada mereka yang cuah air mandi dia masuk di dalam satu rahim yang tidak dihalal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang panggil kinayah daripada zina. Maknanya zina ni dosa besar lepas daripada syirik. Maknanya syirik ni Tuhan tak kabul, Tuhan tak terima. Tuhan tak terima tak terima taubat dia, syirik ni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tuhan duk royak semua kita tahu. Tuhan royak kita tahu saat itu kata syirik ni dia tak ampun. Minta ampun tak mana tak syirik kita tak beri keampunan, tak beri maaf. Maknanya dia itu kena mengucap dulu, lepas pada mengucap dia kena bertaubat. Jadi nak minta ampun selalu itu tak boleh. Tu nak royak kata syirik ni dosa besar sangat-sangat yang Allah tidak beri keampunan bagi orang yang syirik, kecuali dia kena masuk Islam semula, dia kena mengucap semula, baru boleh taubat, baru boleh minta ampun. Jadi perbuatan zina ni perkara orang panggil suatu perkara yang rendah daripada syirik. Lepas pada syirik, perbuatan zina. Sebab itulah ibu-ibu dan bapa-bapa kita hati-hati kepada anak kita itu, kita royak, kita nasihat kepada anak kita supaya jauh daripada perbuatan zina. Jauh daripada perbuatan zina, kerana di hari ini orang panggil pergaulan bebas ni kita takut sangat-sangat. Nak takut sangat-sangat dalam permainan, dalam kita saat itu mengaji, belajar, dalam sekolah-sekolah dia, dalam jamiah dia, dalam kuliah dia. Jadi di hari ini pergaulan dalam mereka saat itu nak hasil di dalam pengajian mereka, tapi pergaulan bebas menyebabkan mereka jadi bebas, jadi biasa dalam pergaulan. Sebab itulah dalam ayat sebut jelas dan nyata. Maka apabila jatuh orang panggil jatuh mesra kasih
di antara satu sama lain, di antara lelaki perempuan saat itu dalam bab pergaulan. Nah, setengah-setengah mereka itu pergi tidur. Nah, pergi tidur sekali, buka bilik, buka tempat di mana, janji di satu-satu tempat, buka satu bilik, maka pergi tidur di situ. Nah, setengah-setengah daripada anak muda-mudi di tempat kita. Sebab itulah kita minta jauhlah wal-iyazabillahi min zalik, daripada anak-anak kita, daripada cucu-cucu kita, daripada kawasan kita. Tu kita minta jauh. Sebab perkara tu sangat-sangatlah kita takut. Kerana perkara tu perkara dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita menggalakkan kita supaya kita hak itu berkahwin. Supaya kita hak itu berumah tangga. Nabi sebut di dalam hadis yang mana kita sebut dah pada perjumpaan kita dulu, hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang mana Nabi bersabda, Nabi kata, ya ma'syarasy syabab, wahai perhimpunan orang-orang muda, anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang kuasa dari kalangan kamu al-ba'ah. Al-ba'ah di sini dengan maknanya at-ta'iq ataupun kudrah. Kudrah ni tu baik dua. Kudrah maknanya kuasa dia hak itu, kekuatan batin dia hak itu, boleh dia nak tidur dengan isteri dia, boleh dia nak beri nafkah di dalam kelambu. Dan kuasa yang kedua iaitu kuasa di dalam muknin nikah. Maknanya dia boleh cari nafkah untuk nak sangga isteri dia. Kalau dia kuasa dua-dua tu, maka Nabi kata faliyatazawwaj. Jadi pesan kepada anak muda kita, anak muda-mudi kita ni. Jadi kalaulah kita itu berasa kuasa, lebih-lebih lagi kita orang lelaki ni, sebab orang lelaki ni bawah jaga dia itu, dia kena jaga penuh-penuh. Tu orang panggil mas'ul penuh-penuh dia di dalam keluarga dia. Nabi kata faliyatazawwaj. Dia kena berkahwin. Dia kena berkahwin. Kalaulah dia hak itu ada dah kuasa, dalam kelambu pun kuasa, luar pada rumah pun dia kuasa, maknanya nafkah batin pun dia kuasa, nafkah zahir pun dia kuasa, faliyatazawwaj. Nabi menggalakkan kita supaya kita berkahwin. Fa innahu aghaddu lil basari, kerana apabila kita berkahwin saat itu, kita boleh orang panggil dapat terpejamlah daripada mata kita. Maknanya mata kita boleh boleh asing ataupun boleh orang panggil boleh pelindung diri daripada kita nak tengok perkara-perkara yang tidak baik tu, nak tengok perempuan, nak tengok apa, mata kita itu boleh jadi tutup dengan sebab kita berkahwin tu. Wa ahsanu lil farji, dan boleh jaga farak kita. Boleh pelihara iaitu farak kita. Maknanya farak kita pun jadi slow dah lah. Kerana orang panggil syahwat ni, kita tak ada tepuh dengan perkara tu lagi, maka dia panggil kuat syahwat dia. Bila kita pergi berkahwin, kita pergi menikah, maka syahwat pun dia kurang turun. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak kuasa akal perkahwinan ni, maknanya dia nak berumah tangga berasa tak kuasa lagi. Ekonomi pun sepit, dan lagi pula kerja pun tak ada. Pihak batin orang panggil gagah, tapi pihak zahir nak cari nafkah, nak sangga isteri itu tak kuasa. Maka Nabi menggalak kepada mereka saat itu yang tak kuasa lagi tu, fa alaihi bisawmi, maka ke atasnya wajib puasa. Wajib puasa tu nak tengoklah, kalau dia tu terlalu kuat, siapa kau wajib. Kalau dia itu tak ada kuat sangat, kita kata boleh lagi teh-teh, tu sunatlah dia tu pergi kepada puasa. Bila puasa saat itu boleh menahan diri. Dia kata fa innahu, kerana bahwasanya perbuatan puasa tu lahu wija, baginya, bagi man tu, man hak tak kuasa nak cari nafkah itu, ke atas dia itu kena puasa. Sebab apabila puasa bagi dia itu wija. Gapo wija? Boleh jadi penyumat, boleh jadi setak dia, boleh jadi sekat dia daripada nak naik syahwat, daripada nak berlaku zina. Sebab itulah di sini Nabi menggalakkan kita itu supaya kita berkahwin. Itu molek. Itu molek untuk kita itu berkahwin. Kita jangan bebas macam Mak Saleh. Anak orang itu kita berasa nak ajak pergi tidur, berasa nak bawa, berasa nak genang, berasa nak pergi buka bilik di mana. Jangan sama sekali. Sebab kalau kita buat macam tu,
Nah, anak-anak muda kita tu kalau kita buat macam tu, sikit lagi anak kita orang buat balas tu. Nah, orang buat belah tu pula ke atas anak kita. Sebab itulah kita kena ingat molek. Agama tu menakuti kita. Agama tu beri amaran kepada kita, menahankan kita. Tapi kalau kita tu pergi buat juga perkara ni, kita pergi lakuh juga batasan ni, garisan ni, maka perkara tu akan berlaku ke atas anak kita pula di belakang hari. Oleh itu, perkara ni kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta wijauh wal iyaza billahi min zalik, minta wijauh lah perbuatan ni. Maka minta jauh daripada kita sendiri, minta jauh daripada anak-anak kita, minta jauh daripada cucu kita, keluarga kita, ahli kampung kita. Dan muslimin muslimat. Jauhlah sebab perkara ni akan timbulnya iaitu fitnah, timbulnya hara-hara di dalam masyarakat. Maka perkara ni ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah, jadi syarat menggalakkan kita supaya berkahwin. Nabi menggalakkan kita supaya kita berkahwin ni kerana Nabi sangat-sangatlah bangga. Anak cucu ramai, anak pinak kita hak itu ramai, perhimpunan anak-anak orang Islam kita hak itu sangat-sangat banyak dalam masyarakat kita. Kalulah kita ni banyak reti agama, maka barakah akan berlaku di dalam kampung kita. Sebab itulah di sini, jadi kita nak berkahwin ni, kita nak berkahwin dalam rukun 5 yang kita sudah bagi tahu pada perjumpaan kita dalam muhadarah dulu tu. Rukun 5 tu terdiri daripada 5 perkara yang kita sudah bagi tahu tu. 5 perkara ni kita akan lalu sekali lagi. Yang pertama iaitu ar-rajulu. 5 rukun ni. Anak muda-mudi kita, pelajar-pelajar yang kita duk menunggu-nunggu nak berumah tangga saat itu, sepatutnya sebaik-baiknya kita kena kerusuh dulu. Kerusuh di majlis, kita kerusuh dengan kawan-kawan kita, kerusuh dengan tok guru, kerusuh dengan siapa sahaja, tok imam kampung kita, boleh. Maka di sini nak ayat kata rukun 5 kita nak kahwin tu, yang pertama lelaki, yang kedua perempuan, yang ketiga wali, iaitu bapa bagi bapa kepada isteri, bapa kepada perempuan tu. Wali ni bapa kepada perempuan tu. Yang keempat iaitu 2 saksi. Yang kelima iaitu sirah kena kepada ijab dan kubul. Ijab dan kubul. Maka 5 perkara ni kita sudah bagi dah pada perjumpaan kita dulu. Ni kita nak lalu sekali lagi. Nak lalu sekali lagi. Ingat molek. Bapa-bapa, ibu-ibu yang kita sudah berkahwin dah tu, kita bagilah nasihat kepada anak-anak kita. Bagi nasihat kepada anak-anak kita, jangan duk genang anak-anak orang, jangan duk bawa anak orang. Kalau anak kita anak lelaki, janganlah duk bawa anak orang, duk berkahwin dengan anak orang itu secara bebas, pergi situ pergi sini, tidur situ tidur sini, jangan sama sekali. Kalau kita anak perempuan pun kita kena jaga anak-anak kita tu, janganlah mudah-mudah dengan orang lelaki. Jangan mudah-mudah, takut kita terlibat perkara yang keji ni, kita takut sangat-sangat. Sebab bila terlibat dengan perkara ni, gelekat anak tu baik pula, anak zina. Jadi banyak perkara kita nak cara di belakang hari. Banyak perkara pula. Sebab itulah Nabi menggalakkan kita supaya kita hak ni tu carilah isteri yang ibu bapa saat ni tu anak ramai. Yang ibu bapa hak ni tu anak ramai. Sebab apa? Sebab Nabi sangat-sangat banggalah umat dia di padang mahsyar nanti ni. Apabila pergi duduk di padang mahsyar, sikit lagi berhimpun di padang mahsyar. Mahsyar dengan maknanya tempat berhimpun. Tempat berhimpun. Segala lapisan, segala umat Nabi, ambil daripada Nabi Adam sehingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai hari kiamat, semua tu akan berhimpun di satu padang ni. Orang panggil mahsyar. Mahsyar ni tempat berhimpun. Maka tempat berhimpun ni, pada mahsyar ni, tempat berhimpun ni, ada segala lapisan rasul, ada segala kaum, ada segala umat. Ada setiap jenis manusia. Setiap jenis manusia ada di situ. Maka segala umat ni, umat Nabi kita lah, banyak sekali. Nabi kata, inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Aku ni sangat-sangat bangga kerana aku ni banyak umat di hari
kiamat nanti. Boleh tengok umat aku ni banyak sangat-sangat ramai sungguh-sungguh di pada mahsyar. Umat Nabi kita saja. Maka umat Nabi kita ni, kita nak buat gapo kalau umat Nabi kita daripada anak-anak zina? Kita nak buat gapo? Kita tak ada nak. Umat Nabi daripada anak cucu yang berlakunya tubik mari daripada perbuatan zina. Wal'iyazabillahi min zalik. Anak yang tidak suci. Air mani yang tidak suci, air mani yang tak terhormat. Itu dia. Manakala begitu juga, kita menikah. Kita nak menikah saat itu, Nabi suruh pilih, iaitu keturunan ataupun keluarga orang anak ramah. Itu dia, orang anak ramah. Dan motor anak dia berapa orang tu? Ada 10 orang anak dia. Lelaki, 2-3 orang. Orang perempuan, ada 7 orang. Keluarga tu 13 orang. Oh, ramai anak dia. Itu dia. Demo tu 19 orang. Hak tu hak Nabi menggalak. Suruh kita cari keluarga hak anak ramai. Itu dia. Sebab tu dalam mata hadis kata, tazawwadu al-waludah. Menikah olehmu, berkahwin olehmu al-waludah. Al-waludah dengan maknanya orang hak anak ramai. Walud. Sirah mubalaghah. Jadi di sini nak ayat kata orang anak ramah. Tu anak ramah. Oh, anak dia saja. Berapa mak? 1 mak je. Kalau anak 4, kalau mak tu 4, anak ada 8 orang. Tak ada pelik gapo, 2. Jadi 8. Ni tak mak seorang je. Tu dia. Mak seorang je. Anak 19. Oh, ramai anak dia. Tu hak tu Nabi menggalak. Suruh kita cari hak anak ramah, mak seorang anak ramah. Tu dia. Kalau mak tu 4, ramah juga, ramah betul no. Betul seorang tu boleh 16 orang, 15 orang. Tu dia. Kalau 4, kita kata boleh 15 orang, 60 anak dia. Tu dia. 2 orang 30 orang anak. 2 orang 30 orang anak. 15 orang. Tu boleh juga macam itu. Jadi pak mak tu 60 orang. Anak dia saja 60 orang. Tu. Jadi di sini payahlah kita nak jumpa hak tu, hak kita nak jumpanya. Balik ke satu mak anak 15 tu. Jaga-jaga kita nak jumpa. Jaga-jaga kita nak jumpa hak tu hak molek sekali. Orang kita pelik. Hak dia jumpanya kalau nampak kata anak ramai, kita tak karak mana. Anak ramah ni kita tak masuk mana. Kita cari hak anak seorang. Cari hak anak 2 orang. Kita duk nampak kat lain. Duk nampak kat lain lagi. Nabi tak wi kita fikir balas tu. Nabi tak wi kita fikir balas tu. Nak wi kita hak ni tu, carilah keluarga hak anak ramah. Sebab apa? Sebab ia nak wi jadi orang panggil ada juga. Orang panggil ada juga. Orang panggil jenis benih hak pesing mudah boleh anak. Mudah boleh anak, lepas tu mudah beranak. Tu dia, hak tu hak molek sekali. Mudah boleh anak, mudah beranak, mudah lekat anak. Demo ni anak berapa ni? Anak 19. Lepas tu, cara beranak dia pun mudah. Kadang-kadang tak ada pergi hospital. Beranak di rumah. Kadang-kadang nak pergi hospital, bawa tubik sampai tangga tu, tubik dah anak belah-belah. Kadang-kadang muat kereta, tak ada dia turun kereta lagi hospital. Beranak atas kereta. Nak rakyat atas hak mudah beranak. Tu dia. Hak tu lah hak molek sekali. Kalau payah beranak ni kita kata nak boleh sore tu pun payah. Kena cari bidai berapa orang. Nak duk tukar bomo berapa tepat. Di situ nak rakyat kata syarat ni menggalakkan kita supaya kita membanyakkan anak cucu. Membanyakkan anak pinak kita. Kerana Nabi sangat-sangat bangga dengan umat dia ni tu banyak daripada mahsyar. Maka banyak di sini ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita takut sangat-sangatlah banyak di sini, banyak dengan zina. Nabi pun tak say. Keturunan dia ni anak zina. Anak zina ramai pada apa anak zina? Sebab anak yang tak terhormat, kita takut di situ. Sebab itulah perbuatan zina ni kita jangan berlaku sama sekali di dalam rumah tangga kita. Jangan berlaku sama sekali di dalam masyarakat kita. Sebab itulah kita kena duk tepih, kena duk pagar. Kena duk meneher, kena duk royak, kena duk bagi tahu, kena duk nasihat kepada keluarga kita. Itu dia. Sebab apa? Sebab pergaulan bebas ni orang panggil
Nah, orang panggil seruai daripada agama barat. Agama barat ya ajar anak-anak kita, ya nak anak kita tu punuh, nak anak kita tu rusak. Rusak dengan perbuatan zina. Lebih-lebih lagi sekarang sebar dengan perkara mabuk. Bila sebar dengan perkara mabuk tu dia jadi tak tetap molek, akal tak ada jadi penuh molek tu dia jadi sasar belai-belai itu. Paduk gaul bebas, lelaki perempuan duduk dalam rumah, duduk dalam bilik, habislah. Wal'iyaza billahi min zalik. Itu dia. Pak kita ni, nah ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita orang hak kuasa lagi ni. Nah, hak kuasa lagi. Ataupun nah anak muda-muda kita hak ada kuasa. Tenaga batin pun gagah, sehat molek. Nah, tenaga zahir, nafkah gapo pun boleh cari. Tapi tok si berumah tangga. Tok si berumah tangga. Tok si berumah tangga tak ada karak, orang royak perempuan situ, perempuan sini. Nah, sebut tempat tu tempat ni anak demo tu, anak demo ni ya tak karak. Tak karak tu. Nah, Nabi ni ada juga tegah juga. Orang panggil kelakuan macam tu. Jadi di sini ada sebut di dalam sepotong hadis dia katanya Nabi ni. Nah, sallallahu alaihi wasallam naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattuli. Anit tabattul dia panggil tabattul. Tabattul ni dengan maknanya orang tak usah berkahwin. Tak karak orang perempuan. Kita sebut orang perempuan dia tak karak mana. Tak suka mana padahal tenaga batin dia. Nah, ada lagi ruh. Ada lagi ruh. Lepas tu lagi pula dia hak itu boleh cari nafkah, nafkah zahir, boleh cari nafkah batin pun ada. Maknanya nak kerja dalam kelambu, takati pun boleh. Nah, nak cari duit pitih di luar rumah pun boleh. Jadi dia gagah kedua-dua. Maka Nabi saat itu tegah anit tabattul. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Tabattul dengan maknanya tak si berkahwin. Tak saya berkahwin. Tak boleh tu. Kalau kita ada kena kawan-kawan kita tak saya berkahwin, sedekah dia hak itu ada gagah tenaga batin dan dia ada keluasa dia, duit pitih pun ada, boleh sanggup isteri, kita kena royak. Tak boleh demo ni. Demo orang ada kekuatan kedua-dua ni, orang panggil at-ta'ik dia ni. Ta'ik daripada perkahwinan. Maknanya dia hak itu boleh berkahwin. Itu dia. Jadi kalau dia tak menikah kahwin ni, Nabi tegah, kita kena royak kata Nabi tegah tabatul ni. Apa tabatul? Tabatul dengan maknanya orang tak saya berkahwin. Sedekah dia ada kehebatan, ada kepandai, ada kehebatan, ada kekuatan. Ada kekuatan, boleh sanggup isteri dan boleh boleh nafkah segala-gala. Jadi di sini yang mana boleh kata tegah di sini nak royak kata masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada saudara menyusu Nabi. Seorang saudara menyusu Nabi itu iaitu nama dia Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ni saudara menyusu dengan Nabi. Itu dia. Jadi Nabi pernah menyusu di Halimah Sa'diyah. Nabi pernah menyusu di Thuwaibah. Suwaibah pun pernah menyusu, Halimah Sa'diyah pun pernah menyusu. Adapun ibu Nabi ni ramai. Ummul Aiman pernah jadi ibu Nabi, dan Fatimah bin Asad pun pernah jadi ibu Nabi. Ibu Nabi sendiri pun pernah jadi, Halimah Sa'diyah pun pernah jadi, dan lagi pula Suwaibah pun pernah jadi Nabi ni. Ibu dia ramai. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibu akak pun ada, ibu sungguh pun ada, ibu menyusu pun ada. Nabi ni banyak ibu ya. Kita tengok Nabi kehidupan dia tu susahlah dia. Nak bolehkah dia hak itu nak besar mari daripada keadaan susah. Susah payah. Maka Nabi pernah duduk dengan ibu Uthman bin Maz'un. Ibu Uthman bin Maz'un. Dia menyusu dengan Uthman bin Maz'un. Jadi saudara menyusulah dia dengan Uthman bin Maz'un ni. Itu dia. Manakala duduk dengan Uthman bin Maz'un ni dia tabatul. Tabatul tu saya berkahwin. Tua rupa comel, gagah, sehat, molek, tapi tak saya kahwin. Tak saya kahwin. Dia kuat ibadat. Nak duduk ibadat, nak duduk tasbih, nak duduk semaya, nak duduk puasa, nak duduk buat kebajikan. Itu dia. Hidup sahabat. Bersera dengan Nabi, maka dia hak itu
suka buat ibadat. Patut tok se berkahwin. Sebab apabila berkahwin orang panggil mari tanggungjawab pula. Takut-takut ke sebab berkahwin saat itu menyebabkan kurang ibadat. Tu kurang ibadat. Nah, kita orang yang berkahwin dah ni, nah, hak berkahwin dah, kadang-kadang tak tidur dengan isteri, kadang-kadang tak duduk sekali ke apa. Orang panggil takut kurang daripada ibadat. Tak boleh. Tak boleh. Nabi marah, Nabi murih. Sehingga dia pernah minta izin kepada Nabi. Minta izin kepada Nabi, dia nak kasih kemaluan dia. Nak kasih kemaluan dia. Kalau kita kecek mudah-mudah kau nak kerak barang dia. Tok Se jadi berlaku perkahwin ni. Tu dia. Jadi puak-puak sahabat kata walau adzina lahu. Puak sahabat kata walau adzina lahu, kalaulah Nabi izin bagi Uthman bin Maz'un. Kalau Nabi izin bagi Uthman bin Maz'un, laqtasaina. Nah, percaya puak kami sahabat pun puak kami nak kasih hati. Nak kasih hati. Maknanya nak kasih abi mana, kasih butir ke anu, tok sewi boleh anak. Tok sewi boleh anak ataupun nak pakai nak kerak lalu dah. Nak kerak lalu dah. Tok sewi apa? Tok sewi berlaku perkahwinan. Bukan tok sewi kepada anak tu, tok sewi kahwin. Sebab apa? Sebab orang panggil dia hak itu bersera dengan perbuatan ibadat. Jadi di sini Nabi tegah tabatul. Nah, Nabi tegah tabatul ni, Nabi tegah. Tu hadis ni. Nah, hadis ni riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada sebut di dalam hadis. Jadi sahabat kata walau azina lahu laqtasaina. Jadi Uthman bin Maz'un ni salah satu daripada seorang sahabat tabatul. Maka bapa-bapa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tajuk kita ni, iaitu tajuk pindah wali. Nah, pindah wali. Apa boleh kita kecek jadi panjang sikit. Nah, perkara-perkara hak sakut paut dengan zina ni. Dengan sebabnya zina ni, apabila anak kita banyak dalam pergaulan, nah, duduk bercampur lelaki perempuan, walaupun mereka di dalam menututi ilmu pun, dalam pengajian pun, nah, kita tengok rupa-rupa budak-budak pelajar, nah, duk ngaji, duk gapo, kita tengok berasa kata lepas lah. Kita pun harap ke anak-anak kita menututi ilmu, pergi mengaji, pergi belajar, pergi ke sekolah, pergi ke jamiah, pergi ke kuliah, kita pun berasa kata harap. Manakala harap tinggi kepada mereka bebas kerja luar daripada sekolah, pergi situ, pergi sini ada, nah, kecakam ni ada, buat tu buat ni, jadi banyak perkara. Duk pergi tu secara bebas tu, jadi kita pun takut ketika ada guru sekali, tak ada apalah. Apabila nak pergi cari kerja-kerja wajibat dia hak ni tu, hak sakut paut dengan wajibul bait. Wajibul bait pula. Perkara-perkara hak sakut paut dengan dengan kerja-kerja buat hak sekolah hak ni tu. Nah, hak sekolah hak ni tu kadang-kadang dia buat lepas daripada rumah. Nah, lepas daripada rumah, jauh daripada rumah. Pergi kepada tempat-tempat. Nah, untuk tempat-tempat untuk nak buat kajian ataupun nak buat nawi hasil. Nah, kerja-kerja dia hak ni tu jadi bebas sikit, capur lelaki perempuan. Maka di situ ada terlibat aku berasa serah dengan demo tu, aku berasa serah dengan demo ni, buat perjanjian, pergi situ, pergi sini. Kadang-kadang janji di waktu malam, duduk situ, duduk sini. Kadang-kadang pergi buka tempat, kadang-kadang pergi tidur gitu. Kita bimbang. Maka hak ning lah. Bila perkara ni terlibat dalam masyarakat, maka banyak berlaku, iaitu perbuatan zina. Wal'iyaz billahi min zalik. Kita takut sangat-sangat. Jadi apabila kena mari, nah, nak masuk metok, nah, anak perempuan seorang-seorang itu bukan mudah. Nah, ayah ibu, nah, ni kita patut tahu. Bila anak kita jatuh kasih kepada seorang lelaki itu, kita takut. Sebab dia mau pergi ke, dia mau pergi, nah, ada buat berjanji itu jumpa balik malam, pergi tidur situ, pergi tidur sini, maka anak kita pun jadi orang panggil jatuh kasih. Bila jatuh kasih itu kerana apa? Kerana dia sudah terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak molek. Apabila berlaku perkara tak baik, perkara tak molek, khususnya perbuatan zina, bila benda tu berlaku, maka tekan ni kita kena menikah. Sebab apa? Setengah-setengah mereka lekat perut.
mutah gapo kita paksa kena menikah. Apabila nak menikah itulah anak klik royak kepada bapa, klik royak kepada ibu, klik royak kepada keluarga nak terima tak boleh. Nak terima tak boleh sebab keluarga ni dia tengok jauh. Anak mengaji baru tahun ni saja. Anak mengaji baru berapa orang panggil baru berapa kelimah saja yang reti tu, yang tahu tu. Jadi kalau kita tengok BA pun tak ada boleh. Tak ada boleh habis lagi, tak ada boleh tamat lagi. Kadang-kadang duduk di kelas sanawi tak ada dah habis lagi. Maka ibu bapa dia tak okey. Dia tak beri. Bila ibu bapa tak beri, maka anak dia hak ni tu dia sudah lekat dah. Terpaksa. Ni orang panggil tekan ni. Terpaksa bila si lelaki kata kita kena menikah sebab nak lepas daripada perkara ni. Tak lama dia zahir benda ni. Lalu itulah dia pindah wali. Ni kita nak tahu kata pindah wali ni, ibu-ibu dan bapa-bapa ni nak royak kata perkara ni kita takut juga. Kita takut juga. Apa pindah wali ni tu dia kena lepas daripada dua marhalah. Lepas daripada dua marhalah. Balah mana pindah wali? Moga kita ngaji dah di awal tadi. Rukun nikah ada 5. Rukun nikah ni ada 5. Yang pertamanya lelaki, yang kedua perempuan, yang ketiga wali. Wali tu bapa kepada isteri. Yang keempat 2 saksi. Ada saksi. Lelaki saat itu 2 orang. Tak ada kira lah lelaki mana-mana. Ada 2 orang jadi saksi kata demo ni nikah sungguh. Demo ni benar sungguh berkahwin. Jadi di sini ada 2 saksi, lepas tu ada sirah ijab dan kubur. Ada sirah ijab kubur. Jadi cukup 5. Lepas tu di sini nak royak kata bila si lelaki tu masuk metak perempuan, ayah dia tak bui. Ayah dia tak bui, maknanya keluarga dia tidak terima. Maka tekan ni ada sebab dia pernah tidur, sebab dia pernah pernah pergi gosok ke, pernah pergi buat perempuan saat itu jatuh kasih. Jadi tekan ni saat itu kalaulah pergi berlaku lekat perut misalnya, tekan ni ada, kita terpaksa kena menikah. Tu dia, ibu bapa tak bui, paksa kita kena pindah wali. Tu orang panggil pindah wali. Pindah wali maknanya dia kena keluar tubik daripada tubuh ayah dia, tubuh wali dia tu. Keluar tubik daripada kawasan tu, keluar tubik daripada bapak dia. Hak jadi wali kepada si perempuan ni tu keluar tubik, lepas daripada 2 marhalah. Lepas daripada 2 marhalah. 2 marhalah ni tubik dia ada setengah anak kita dalam fiqh sebut 84 pun ada. Tu dia 84 pun ada. Ada setengah kata 90 lebih. Hak tu di atas di atas ijtihad fuqaha lah, di atas ijtihad ulama lah. Tapi kita nak ihtiyat, kita ambil hak banyak, kita ambil hak 90 lebih. 90 ni 98 kita ambil hak tu. Sebab al-khuruju minal khilaf mustahabun. 2 marhalah kita pakai banyak. Sebab sikit ni pun ada riwayat dalam kitab, kerana berdasar kepada Nabi ni tu nak semaya qasar, Nabi tubik daripada Madinah dia sapa di Usfan. Maka Usfan dengan Madinah ni tu lebih kurang 84 batu 84 kilo. Maka 80 kilo, maka dia ambil hak tu lah. Buat dalil. Kita ni nak ihtiyat, kita ambil 90 lebih. 90 lebih. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila anak kita hak ni tu menikah pindah wali, pindah wali hak ni tu keluar tubik daripada wali dia, seolah-olah orang panggil wali ghaib. Bila ghaib wali tu, maka qadi lah jadi empunyai hak. Qadi jadi empunyai hak. Sebab apa? Sebab orang panggil ghaib wali, seolah-olah wali tu tak ada. Bila wali tak ada, kita klik kepada hadis Nabi. Hadis Nabi SAW, riwayat daripada Aisyah, katanya Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi dhalika fahuwa batilun fa in tashahu fasultan waliyyu man la waliyalah. Itu dia. Jadi hadis ni akhrajahu Ibnu Hibban atau akhrajahu Ibnu Hibban.
Hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la nikaha illa biwaliyin. Tak jadi nikah malaikat kena serta dengan wali. Maknanya kena dengan wali. Apabila wali saat itu beri hak, beri izin nikah dia hak itu menikahkan kita, maka jadilah nikah. Tapi tak sudah ngatur lagi lah wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Itu dia, dua saksi yang adil. Ada wali, ada dua saksi yang adil. Maknanya wali yang juga akad. Lelaki, perempuan, wali kepada perempuan itu, maknanya bapa kepada perempuan itu, dan dua saksi. Lepas tu wali itu juga akad. Akad hak nak berlaku rukun yang kelima tu, akad orang panggil sirah ijab dan kubul. Wali akad, si lelaki hak itu nanti terima. Wa syahida yang adilin. Maka dalam mata hadis ni kata, wa ma kana min nikahin ala ghairi zalik, dan barang yang adalah daripada nikah atas bukan daripada demikian itu. Atas bukan daripada demikian itu, dengan maknanya nikah tidak ada wali ataupun nikah tidak ada dua saksi. Kalaulah tak macam tu, maknanya nikah tak ada wali ke ataupun nikah tak ada dua saksi ke, macam mazhab Abu Hanifah. Tapi dia orang panggil, kita turut mata hadis hak ni lah. Abu Hanifah mungkinnya dia pakai dengan hadis lain. Abu Hanifah ni, kalau tak ada wali pun tak apa. Dalam mazhab Hanafi, tak ada wali tak apa. Tu dia pakai hadis lain. Abu Hanifah. Kalau kita mari tengok Daud Zahiri. Daud Zahiri ni siapa Daud Zahiri ni? Abu Hanifah ni orang panggil fuqaha daripada negeri Kufah, daripada bandar Kufah dalam negeri Iraq tu. Abu Hanifah ataupun Imam Hanafi, mazhab Hanafi yang dia merupakan learning tu, Abu Hanifah dia panggil, ataupun Imam Hanafi. Dia ni beranak di bumi Kufah, beranak pada tahun 80, meninggal dunia pada tahun 50 Hijriyah di bumi Kufah. Bumi Kufah ni duduk dalam negeri Iraq. Itu dia. Dia tak ada wali, tak ada gapo. Itu dia. Dia pakai, mungkinnya dia pakai hadis lain. Lepas tu di sisi Zahiri. Di sisi Zahiri ataupun Daud Zahiri. Daud ni Daud bin Ali Az-Zahiri. Itu dia. Daud Zahiri ni pun dia ni tak ada dua saksi, tak ada gapo. Wali nikah tak ada dua saksi, tak ada gapo, sebab anak dia. Dia nikah sudah memadai. Tak ada saksi pun tak ada gapo. Sebab anak dia dah. Bila dia izin, bila dia nikah tak ada gapo. Tu Daud Zahiri. Daud Zahiri ni nama dia Daud bin Ali Az-Zahiri. Dia ni orang Asfahan. Orang Asfahan, tapi dia duduk di dalam Iraq sepatutnya juga. Dia duduk di Baghdad, duduk di Baghdad, duduk dalam Iraq sepatutnya juga, sebab ayah dia orang Iraq, ibu dia orang Asfahan. Orang Asfahan. Asfahan ni nama satu muhafazah duduk dalam negeri Iran. Dia beranak pada tahun 201, dia meninggal dunia pada tahun 270 Hijriyah. Jadi Daud Zahiri dia semata-mata turut zahir daripada Quran dan turut zahir daripada hadis. Dia ni terlebat kuat lah, hebat lah dalam bab akidah. Kita duk kecek ni dalam fiqh, sebab dia mari sebut juga dalam fiqh tentang Daud Zahiri, pakai dalam bab fiqh balah ni. Maka kita ni, kita tak ada pergi kepada mazhab Hanafi, kita tak ada pergi kepada Daud Zahiri. Jadi kita pakai hadis yang riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Nabi bersabda ni, Nabi kata tidak jadi nikah malaikat dengan wali. Kena ada wali. Lepas tu wasyahidai adlin, dan kena ada dua saksi. Maknanya ada lelaki, rukun nikah hadis. Ada lelaki, ada perempuan, ada saksi, ada wali, ada dua saksi. Maka ijab kubur sirah yang kelima tu, wali nanti juru akad, dan lagi pula si lelaki hak itu nanti juru kubur. Nak terima. Jadi hadis yang kita baca ni, wa ma kana min nikahin ala ghairi zalik, dan barang yang menikah, barang yang adalah daripada nikah ke atas selain daripada demikian itu, demikian pada kata tak ada wali ataupun tak ada saksi itu, fahuwa batilun, maka adalah ia batil. Maka ia batil. Maknanya nikah tu nikah batal, tak pakai.
Nikah wali tak ada, tak pakar. Ataupun nikah saksi tak ada, tak pakar. Tu dia. Kita mazhab Asy-Syafi'i, nah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita pakar hak ni. Nah, kita pakar atas jalan mazhab Syafi'i. Maka kalau kita hak ni tu, nikah tak ada wali, nikah tak ada dua saksi, maka tak pakar. Tu dia. Pas sini, sini hak kita nikah ni, kita nikah pindah wali. Pindah wali dengan maknanya wali, tubuh wali tu duduk di sini, duduk di kampung kita ni, macamnya kita duduk jalan. Nah, wali kita duduk di jalan ni. Lepas kita pindah wali. Pindah wali kita pergi ke Hadjai. Kita pergi ke Hadjai. Ataupun kita pergi ke Golok. Maka Golok dengan Hadjai ni lepas dah lah dua marhalah. Nah, Golok dengan Jalan ni lepas dah lah dua marhalah. Ataupun Jalan pergi ke Hadjai. Jalan Hadjai pun lepas dah lah dua marhalah. Sebab dua marhalah dobek dia yang kita cerita tadinya 90 lebih. Tu. Tapi atas khilaf lah. Yang kata 80 lebih pada, yang kata 90 lebih pada. Kita ni nak ambil hak banyak lah sebab kita nak wik lepas. Kerana kita pakai kaedah kata al-khuruju minal khilaf mustahabun. Kita keluar daripada jadi selisih, ambil hak puas lalu, ambil hak puas hati selalu, ambil hak banyak. Tu dia sunat dalam bab fiqh ni, satu bahagian pula tu hewi pala situ. Jadi di sini kita pun pindah wali sebab ayah dia tok sir kita. Tok sir ke kita misalnya, ayah dia tok sir ke kita. Lepas tu kita terpaksa pindah wali. Pindah wali hak itu pindah daripada dua marhalah. Bila pindah daripada dua marhalah hak itu, tubuh ayah duduk di jalan, tubuh kita lelaki perempuan tu duduk di Hadjai. Tubuh lelaki perempuan itu duduk di Golok. Seolah-olah dia hak itu putus dah dalam retah dia. Dalam wilayah dia tu retah. Dalam retah dia tu putus dah. Bila putus seolah-olah wali tak ada. Bila wali tak ada hak itu, siapa juru ganti wali? Tu dia. Bila wali tak ada, bila lepas pada dua marhalah, seolah-olah orang panggil power hak wali dia, hak ayah dia tu. Yawi dua marhalah ya. Dalam dua marhalah ya. Kalau kita guna telefon ke wifi dia tu guna jauh mana wifi dia. Wifi dia tu ia guna jauh tu misalnya. Wifi hak kuat, hak tak kuat. Tapi hak syarat ni yawi tarat tu. Supaya kita ngikut email dah guys, supaya kita ngikut email dengan makmum. Wifi we boleh ikut email tu jarak jauh mana? Makmum dengan tok email. Makmum dengan tok email ni, tok email duduk depan, makmum duduk belakang, boleh 300 star. Wifi dia banyak tu ya. Lepas pada 300 star tu, wifi tak angkat dah. Kita ngikut email tak lekat, tak sah. Tu dia, tak sah. Tak sah. Lain daripada masjid haram. Lain daripada masjid haram. Kita duduk rumah. Kita duduk masjid kita ni. Masjid kita, wifi kita dengan tok email tu boleh duduk jarak jauh mana? Boleh duduk jarak 300 star. Maknanya kalau kita mari tok email nak beri salam dah. Takut tak ada. Kita takut tak ada. Kita tengok tok email duduk tasyahud. Kita nak ngikut dia. Kita masuk pintu masjid tu boleh akad takbir. Allahu Akbar. Selalu dah. Sebab apa? Sebab kita dengan tok email jauh lesat lagi. Tapi wifi di antara kita dengan tok email tu boleh 300 star. Tu ijtihad ulama. Maka di sini nak rakyat kata pindah wali ni, jadi ayah. Ayah dengan anak dia tu putus dah di wilayah dia. Bila putus, ayah seolah-olah tak ada wali. Bila tak ada wali, siapa yang ganti wali? Tu dia lah dalam mata hadis ni. Sambungnya daripada hak kita baca awal tadi. Fa in apa di sini? Fasultan waliyuman la waliyalah. Sultan jadi wali bagi mereka yang tidak ada wali. Itu dia. Hadis ni sambung pada fahuwa batilun. Maknanya nikah selain daripada ni, maknanya selain daripada metod wali, selain daripada nikah dengan wali dan dua saksi saat itu, selain daripada ni fahuwa batilun. Maka jadi batil. Kalau tak ada wali, batil. Kalau tak ada saksi, batil. Tak ada salah satu daripada ni, batil. Nikah tak pakar. Hak kita nak ni, hak kita dah bahas ni, fa in tashahhu. Maka jika enggan. Maknanya
Wali tu particip. Wali tu anggan. Wali tu tidak bui wali. Tok sewin nikah. Tu dia. Dia angkan. Dia particip. Dia nafi. Tak bui maknanya. Bila dia tak bui, anak dia pindah wali. Pindah wali. Bila pindah wali, lepas daripada 2 marhalah, putus wali bapa. Putus wali ayah tu. Bila putus wali ayah, siapa pula nak jadi wali dia? Dalam hadis kata, fasultan waliyuman la waliyalah. Maka sultan ataupun tok qadi ataupun wali hakim tu jadi wali bagi mereka yang tidak ada wali baginya. Tu dia. Orang yang tak ada wali, maknanya si perempuan seolah-olah tak ada wali dah lah. Maka tok qadi tu jadi wali. Sultan tu jadi wali, maknanya tok qadi tu jadi wali ataupun wali hakim tu jadi wali. Waliyuman dengan maknanya waliyun liman. Waliyuman, wali tu mudhaf, man tu mudhafun ilaih. Maka idhafah ni orang panggil idhafah dengan maknanya la. Waliyu liman la waliyalah. Jadi wali bagi mereka yang tidak ada wali baginya. Orang yang tak ada wali hak itu, maka sultan lah jadi wali. Jadi kita hak itu, kita hak itu keluar pindah pergi kepada Hajjai. Kita nak nikah, nak cari tu email kapung-kapung tak leh. Nak menikah kita walaupun pindah wali dah. Kita kena pergi mengadu kepada majlis wilayah di Goro. Di Songkla. Di situ. Kita pergi royak situ kata kita ni nak menikah pindah wali ni. Kerana apa? Kerana ayah kita dia hak itu Tok saya menikah kita. Bila Tok saya menikah kita begini kita duk goyak. Maka demo pun nak wis selamat. Sebab apa? Sebab takut tak menikah nanti berlaku zina. Sebab nak tak leh dah ni, sama-sama duk pergi, sama-sama duk sekali ni. Maka di sana dia ambil hak wali dia hak itu nak menikah kita. Hak wali dia maknanya wali hakim ataupun dia tu tok qadi. Kalau dia tak saya menikah diri pun dia wakil kepada Tok Imam. Tok Imam di dalam kawasan tu boleh. Tak ada apa. Tapi orang panggil syaratnya dia kena wakil. Bila dia wakil barulah boleh menikah. Tu dia. Sebab orang panggil dia hak itu nak wakil tu boleh orang panggil kan, orang panggil al-muhakkam yaqumu maqamal hakim. Jadi Tok Imam biasa pun apabila hakim ni mari wakil kat atas dia panggil dalam kaedah kata al-muhakkam yaqumu maqamal hakim. Maqamal hakim. Jadi orang hak terima wakil daripada qadi hak itu seolah-olah dia tu hakim. Seolah-olah dia tu hakim, maka dia boleh akad. Dia boleh akad nikah. Jadi nikah tu nikah pindah wali. Jadi patut kita tahulah ayah-ayah dan ibu-ibu. Selagi masalahnya pindah wali ni, ya kadang-kadang kita tahunya pindah wali pindah hak 2 marhalah. Kadang-kadang kita faham pindah wali ni pindah hak 2 marhalah. Jadi pindah hak 2 marhalah ni, kita faham hak tu pindah wali. Ya kadang-kadang pindah wali ni ada soal lagi. Ada soal lagi. Pindah wali ni pindah wali macam ni. Macam kita hak ni tu, dengan lelaki hak masuk kita hak ni tu, kita kupu dengan dia. Dia orang belajar, kita pun orang belajar dia. Dia jadi pelajar, kita pun pelajar. Dia menututi ilmu, kita pun orang panggil menututi ilmu. Dia ada kerja dah, kita pun ada kerja dah. Maknanya kita kupu molek dah dengan dia. Tetapi kita masuk metod. Masuk metod di ayah. Si perempuan tu masuk metod di wali dia. Ayah, ada beok ni, masuk ni metod dik ni. Misal royak kepada ayah ya. Ada seorang lelaki nama Daud, duk kenal dia, masuk metod. Ayah tak bui. Tak boleh. Kau tak bui, kau tak usah lagi. Dia kata, ayah kena terima lah sebab dia dah hubung lama dah ni. Lepas tu sama-sama habis dah, lepas tu sama-sama ada kerja dah ni. Tak boleh. Ayah nak taruh orang hak ngaji kat Mesir, kat mana tu. Hak ngaji luar ke apa tu, tak bui. Tu dia. Lepas ni orang panggil kupu dah. Lepas dia pun ada hubungnya. Ada hubung lama dah. Metod sekali ayah tak bui. Metod 2 kali, ayah tak bui. Maka bila cukup 2 kali hak itu, wali hak itu dia pindah. Pindah. Dia pindah hak itu, pindah pergi kepada majlis.
Nah, pindah pergi kepada majlis. Boleh lah majlis nak menikah iaitu qadi ataupun wali hakim. Tapi hak ni nah jarang sangatlah orang kita buat. Nah, kalau siapa 2-3 kali orang panggil wali akrab saat itu. Nah, bila siapa 3 kali nak pergi, 4 kali, 5 kali nak pergi, wali akrab saat itu Tuhan cabut wilayah dia. Tuhan cabut wilayah dia pergi kepada wali abad. Jadi boleh nikah dengan saudara pula dah. Tu dia. Sebab apa? Sebab apa bila anak metok siapa 2 kali, siapa 3 kali, dia orang panggil jadi pasik wali pula. Jadi sebab itulah nak royak kata, benda nikah kahwin ni, ibu-ibu dan bapa-bapa kena belajarlah, kena menuntut ti lah. Kalau kita tak menuntut ti, kita tak belajar, kita semata-mata nak menikah, kau dah kata belajar akad, belajar kubur saja. Oh, tak pandai. Tak pandai. Banyak perkara lagi dalam bab perkahwinan ni. Banyak perkara lagi. Sebab itulah guru-guru kita, tok imam kita duk mengajar kok masjid tu. Nak molek kita mengajar atik hal nikah kahwin. Mengajar atik hal pergaulan. Di antara anak lelaki, anak perempuan, mengajar hal mandi wajib. Mengajar hal fardu ain. Bukan maknanya tak ada. Ada orang mengajar tapi jarang sangat. Jarang sangat. Kebanyakan tok imam kita reti belaka, pandai belaka tapi jarang kita nak bagi tahu kepada anak-anak makmum kita. Tu dia. Jadi lagi yang saya duk lekat lagi masalah pergaulan kita ni tu lagi masalahnya. Apabila berlaku kasih saya di antara lelaki perempuan hak ni tu, berlakunya tidur sekali. Manakala berlaku tidur sekali hak ni tu, kita takut sangat-sangat. Tidur sekali berlakunya setubuh. Berlaku setubuh lekat perut. Bawa kata lekat perut tekan ni saat ni pergi menikah. Nikah pindah wali. Manakala menikah pindah wali ni, ada orang kita duk tak faham pun ada lagi. Tak faham kata ada klik tengok wali, maka batal lah nikah tu, kena nikah semula. Bukan gitu. Kalau wali tekan suruh nikah mula, hak tu orang panggil kita nikah tu nak wali puas hati. Kerana dia nak pergi cucu, nak gapo sikit lagi, nak duduk sekali ni, masa tak puas hati gak dia mau pergi nikah suku sakak tu. Kena ke tak kena tu. Hak tu orang panggil nak puas hati dia. Nikah sekali lagi. Sebenarnya nikah sudah sah dah. Bukan maknanya buat tengok wali batal, rusak. Nikah tu jadi tuambak. Haida. Tu orang panggil kebetulan kita lari wali pergi ke hak jai. Kebetulan wali kita tu, wali bagi perempuan tu, bapa perempuan tu duk kerja bawa kereta tu ialah hak jai misalnya. Kebetulan dia ni tu kita lari daripada jalan ni. Bapa dia duk bawa kereta tu duk kat hak jai tu juga. Tu orang panggil tak ada pindah wali tu. Jadi tak ada pindah wali. Betul lah dia duk hak jai tu juga. Tu orang panggil batal tu, tak pakai nikah tu. Faham tu? Jumpa dengan ayah dia. Ayah dia duk sini juga. Bukan maknanya kita duk hak jai sudah nikah klik jumpa dengan ayah tu batal, bukan macam tu. Takut duk faham balas tu. Ada lagi duk faham gitu. Sebab itulah kita duk bagi tahu di sini supaya kita ni tu boleh tahu jelas dan nyata dalam bab kita guna wali. Maka wali di sini ayah-ayah yang dikasihi, ibu-ibu dan juga adik-adik pelajar semua, nak kita tahu kata wali nikah kita ni. Kalulah pakat-pakat tidur, lepas tu lekat perut. Bila lekat perut hak itu, kita pun pergi nikah pindah wali. Bawa nikah pindah wali hak itu, anak hak lekat perut tu, anak belum pada nikah. Tu kita bimbang tu. Anak belum pada nikah. Lepas tu kita menikah. Bila menikah, cukup molek lah bulan tu. Duk 9 bulan, duk 8 bulan beranak. Dia mau panggil anak kita lah. Orang ramai-ramai tu panggil anak kita lah. Tapi anak tu, anak hak kita berlakunya perbuatan zina. Hak kita bimbang, kita takutnya bila anak kita tu besar, anak perempuan kita hak dalam perbuatan zina tu besar, nak menikah, kita pergi jadi wali. Hak tu kita takut. Kita pergi jadi wali. Sedangkan budak tu bukan anak hak daripada air mani hak terhormat. Bukan daripada air mani hak lepas daripada nikah. Belum daripada nikah tu. Maka ia bukan anak itu. Bukan daripada anak si hak berkahwin lepas daripada lekat perut tu. Ada tu. Tu dia. Lepas tu dia tak boleh jadi wali sikit lagi. Tapi dia berasa anak dia, menggodok dengan dia, dan dia juga orang jimuk, dia juga orang setubuh. Tapi
Syaruk tak panggil anak dia. Moga lekat perut belum daripada nikah. Tu dia. Maka bila dia jadi wali hak tu wali pasik. Pasik juga. Tak pakar hak tu. Hak tu hak kita takut. Sebab itulah kalau kita terlibat dengan perkara macam ni, hari hak nak nikah anak perempuan hak tua ni, kakak suk ni, kita pergi nikah majlis lah hak tu. Kita buat lah kot mana-mana pen kita tu. Kita pakai, Tok Imam minta maaf dia, anak kita hak ni kita, orang duk kerja majlis tu. Nah, Tok Qadi kita learning tu. Kalau kita malu nak royak betul-betul kat dia. Tok Qadi hak majlis learning tu, dia adik-beradik kita. Adik-beradik kita. Adik-beradik dengan maknanya, dengan maknanya ikhwah, muslim, akhul muslim tu lah, adik-beradik hak tu. Dia adik-beradik kita. Lepas kita ni rasa tak lepas dengan dia. Moga dia duk tanya semua, kita nak pergi lah tulis nikah. Tok Imam tu tak apa, serahlah. Kita pergi majlis hak tu. Sebab apa? Sebab anak zina ni, siapa jadi wali? Dia tak ada wali. Wali dia, as-sultan waliyyu man la waliyalah. Sultan tu jadi wali bagi mereka yang tidak ada wali. Tu dia. Lepas tu, masa kita pun dah sampai dah ni. Jadi, ucap ribuan terima kasih lah kepada ayah-ayah dan ibu-ibu yang mana dah ikuti majlis live kita di pagi ni. Mudah-mudahan perkara ni boleh beri manfaat kepada kita dan anak cucu kita dan juga adik-adik pelajar semua. Dan jangan terlupalah pihak madrasah kita, pihak pondok kita, pondok Benar Baru ataupun Dar Al-Ansar yang kita duk live ni. Pondok kita ni duit ibu-ibu dan bapak-bapak duk belanja, duk bantu kepada pondok kita di sini. Kita boleh habis 4 juta. Jadi tanah yang kita usaha beli daripada duit bapak-bapak dan ibu-ibu tu lebih kurang 4 rai. Lebih kurang 4 rai. Tanah tu lebih kurang 4 rai. Beli dengan duit ibu bapak juga. Lepas tu lebih daripada tu kita buat bala 2 buah. Bala 2 hotel, asrama 2 hotel. Kita akan tunjuk. Tengok, masyarakat boleh tengok. Dan lagi pula tandas dan lagi pula tempat makan budak. Jadi di hari ni, bala sebuah tu sudah dah. Dan lagi pula asrama apa sudah dah dua-dua tu. Ada lekat lagi iaitu bala besar. Bala besar kita tak boleh nak mengajar lagi. Masih lagi berhajat banyak perkara lagi dalam bala tu. Mozaik kita boleh dah. Cuma tak ada boleh itu lagi. Tak ada boleh tepek lagi mozaik tu. Lepas tu jamai pun jamai tu pun nak sudah dah, tapi banyak perkara lagi hak dalam tu. Dalam dia tu. Masalah bina air tu sudah dah. Tapi jenis kakah pelita, jenis kakah mozaik, jenis kakah apa, jenis kakah nak pelicing, nak gapo kot dalam, nak boleh guna tu, masih kena guna banyak lagi lah duit pitih. Banyak lagi duit pitih. Jadi 200-300 ribu lagi tu kena guna. Sebab itulah berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mana duk ikuti majlis live kita ni. Kita belanjalah, kita buatlah kebajikan kita buatlah wakaf jariah. Kerana di mana tempat hak orang duk sebar agama, kita boleh saham bersama. Jariah kita siapa semua kepada kita apabila kita meninggal dunia. Kita sakit demi kita mati sikit lagi. Wakaf jariah kita siapa semata kita berasa rasa nak tengok sendiri tempat ni, silakan mari jumpa dengan kita di sini. Kerana ibu bapa mari di sini, tapi kalau telefon awal tu kita boleh cadai sikit-sikit. Kalau tak telefon awal tu, jadi mari dengan tergempar tu begitulah. Mari tengok insya-Allah kita dapat bajikan bersama. Maka sekadar itulah insya-Allah kita berjumpa semula. Soalan kita, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada soalan. Terima kasih.